Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Dedah, jangan tak dedah. Dedah sampai terlonde. Ulas tanpa sempadan. Tajuk ulasan pilihan malam ini dipetik daripada sabudi.com. Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Wah, hebat tajuknya kan? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Anda berikan komen sekarang juga. Siapa setuju dengan soalan Sabudin ini? Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Macam tajuk filem Melayu pula ya. Kita teruskan. Bagi kaum wanita, dihianati cinta, dijanji kawin, yang tidak menjadi dan seterusnya tinggal pergi. Ditinggal pergi adalah pengalaman universal yang dilalui oleh semua bangsa di dunia ini. Sebagai mangsa, ada yang sekadar menyimpan rasa kecewa di dalam hati, meski terpaksa bertahan, bertahun menanggungnya, dan tidak kurang yang akhirnya jadi pendendam kepada kaum lelaki, terutama jika hubungan itu terjalin dalam tempoh yang lama. Tidak kurang yang memilih membunuh diri dengan terjun bangunan, minum racun, dan sebagainya. Waduh, ngeri sungguh bosku. Dengan peredaran zaman, terutama apabila kebendaan bertakhta di mata dan di hati, ramai pula wanita akhirnya menjadi bijaksana dengan menuntut pelbagai pampasan atau ganjaran sebagai balasan kerana cinta dihianati, terutama terhadap pasangan yang sudah bergelar suami orang atau golongan berada. Di negara maju, tuntutan berjuta-juta adalah perkara biasa kerana mangsa bukan saja rasa dihianati dan masa menuju tua terbuang begitu saja, bahkan sebagai pampasan kerana telah menyerahkan tubuh badan secara percuma bak pasangan suami isteri sepanjang hubungan terjalin. Tetapi di negara kita, jarang-jarang ada yang berani membuat tuntutan berjuta, apalagi dengan membuat ugutan terhadap salah laku pasangan yang diketahuinya jika permintaan tidak dipenuhi. Yang biasa kita dengar, ramai yang sekadar beralah, berlalu pergi dan menyimpan sendiri kekecewaan dengan lama serta menganggap sudah takdir Tuhan begitu jadinya. Selebihnya, mungkinlah ada yang sekadar diberikan sedikit uang, sebuah kereta terpakai, serta barang-barang keperluan lain untuk menjalani kehidupan seterusnya. Amat jarang kedengaran ada yang berani menuntut diberikan rumah, hartanah mewah, atau uang dengan berjuta, jumlah berjuta. Sebab itu, bila ada wanita Melayu didedahkan, sudah berani menuntut sebuah kediaman berharga Rm41 juta di London untuk rampasan pempasan hubungan yang diputuskan, sambil menggunakan ugutan mendedahkan salah laku pasangannya sebagai senjata untuk memenuhi kehendak di hati, ini benar-benar suatu kemajuan, malah kehebatan yang luar biasa. Lebih hebat lagi, cerita berkenan didedahkan di mahkamah di Amerika Serikat, dan tentu saja berita itu menjadi bualan ramai semua bangsa di seluruh dunia. Maka, siapa kata wanita Melayu tidak hebat? Bagi yang mengejar dan gila kepada kebendaan, cerita ini tentu saja suatu inspirasi yang amat mengujakan buat mereka. Oh, ini menakutkan. Selepas ini, mungkin lebih ramai yang tidak takut lagi untuk menjalin hubungan dengan sesiapa saja, bahkan tidak teragak-agak membuat tuntutan pampasan serta ugutan jika hubungan diputuskan untuk menjadi penawar kepada kekecewaan gagal menaiki pelamin. Kalau putus cinta dan ditinggalkan tetapi akhirnya dapat habuan sebuah kediaman semewah Rm41 juta atau setara dengannya, barangkali rasa kecewa dan pedih hati yang dirasa tidak akan lebih setengah jam mendekam dalam jiwa. Setengah jam selepas itu pasti girang gembira dan cerialah kehidupan, kembali kehidupan seolah-olah di alam kayangan. Inilah cerita motivasi sebenarnya. Lebih daripada itu, dengan ganjaran yang diperoleh itu juga, mencari cinta baru yang benar-benar setia pasti lebih mudah. Selepas itu,
dan tidak lagi sesukar sebelum itu. Pasti ada lelaki biasa yang sedia mencurahkan kesetiaan sepenuh hati, asal saja dapat berkongsi kemewahan yang memang mereka idam-idamkan selama ini. Atau kalau susah-susah, wanita berkenan boleh saja enjoy seorang diri, menikmati kehidupan dan kemewahan sehingga ke hari mati. Sebagai peneman kesunyian, ada banyak pilihan boleh dilakukan. Sama ada membela anak angkat atau hidup dengan binatang peliharaan untuk dijadikan teman. Yang penting, tiada lagi kemungkinan untuk dikecewakan atau dikhianati. Kepada kaum lelaki, cerita ini juga inspirasi buat mereka. Kalau tidak kaya dan gaji sekadar cukup makan saja, lebih baik memilih jadi pasangan yang setia hingga ke hujung nyawa. Ditulis oleh Sabudin Husin 5 Februari 2022, dipetik daripada sabudin.com. Semua ini sebenarnya berkisar pada cerita pendedahan Tim Leissner di Mahkamah Amerika Serikat. Apabila beliau mendedahkan, beliau diugut oleh pasangan sulitnya, yaitu warga Malaysia berbangsa Melayu. Yang dikatakan telah mengugut beliau untuk mendedahkan penglibatannya dalam skandal 1MDB sekiranya beliau tidak membelikannya sebuah rumah mewah bernilai AS 10 juta. Oleh kerana takut didedahkan terlibat dalam skandal penyelewengan 1MDB, Tim Leissner dikatakan mengaku telah membeli sebuah rumah bernilai AS 40 juta dengan menggunakan duit 1MDB yang sama nilai 41 juta ringgit Malaysia, dan akhirnya rumah itu dimiliki. Dan hari ini dalam berita-berita yang kita lihat sebelum ini, SPRM sudah mulai siasatan kepada Rozana, saya tidak ingat siapa nama dia itu betul, tapi SPRM sudah memulakan siasatan selepas pembongkaran oleh Tim Leissner mengatakan bahwa wanita sulit itu telah meminta dibelikan sebuah rumah bernilai 10 juta US dollar AS. Hari ini SPRM mulai bertindak. Ada lagi berita yang baru saya baca tadi, SPRM menyita rumah 10 juta untuk tutup skandal 1MDB. Rozana janji kerjasama. Namanya Rozana. Beliau adalah bekas ketua pegawai eksekutif CEO kumpulan Astro Malaysia Holdings dan Berhad. Rozana Rozhan mengesahkan dia sudah berjumpa SPRM. Dan berita yang terkini juga ada saya baca tadi, SPRM telah membekukan beberapa aset milik beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda untuk isu pada malam ini. Siapa kata wanita Melayu tak hebat? Kita jumpa lagi. Bye-bye.